Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Mazuki akan membentangkan tugasan kedua bagi subjek pengantar pengajar pendidikan yang berkod GPPB 1092. Jadi dalam pembentangan kali ini saya akan menerangkan mengenai pelan pembangunan pendidikan, bahan bantu mengajar, aspirasi pendidikan, hala tuju pendidikan dan akhir sekali implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Baiklah, kita akan pergi kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Jadi pelan ini adalah strategi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia. Jadi kita akan tengok tujuan pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2015 hingga 2025 ini itu berkaitan pendidikan tinggi. Jadi tujuannya ialah untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi dengan fokus pada penyelidikan dan inovasi. Iaitu seterusnya untuk memperkuatkan hubungan lagi dengan industri. Seterusnya memperkasakan institusi pendidikan. Lagi menyediakan pendekatan pembelajaran secara holistik atau lebih berkesan. Selain itu juga tujuannya ialah untuk meningkatkan akses dan kesamarataan, akses yang sama rata antara, tidak kira berbeza bangsa, perpaduan, sama rata semuanya antara warga negara Malaysia. Selain itu juga tujuannya untuk menyokong pembangunan modal insan dan menyumbang kepada wawasan Malaysia 2050. Dengan demikian, ini pelan pembangunan ini bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan tinggi yang dinamik, responsibilitif dan mampu menyokong keperluan dan cabaran global serta tempatan. Bahan bantu mengajar. Definisi bahan bantu mengajar ini ialah alat bantu mengajar merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah. Ia tidak semestinya menggunakan buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi melibatkan semua pancai indera dan apa yang boleh dirasakan oleh pelajar. Jadi seterusnya saya akan menunjukkan cara penggunaan bahan BBM yang saya telah hasilkan. Jadi ini merupakan aktiviti saja, iaitu perlu memasukkan bentuk-bentuk ni di dalam rupa yang disediakan. Jadi objektif untuk aktiviti pertama ni, murid perlu mengecam bentuk yang sama dan diletakkan pada lubang yang sama. Tujuannya bagi membolehkan murid-murid pengamatan kepada objek yang sama. Jadi saya tunjukkan simulasi untuk pemain aktiviti ini. Okey, silakan anak pertama saya. Jadi itu merupakan simulasi yang dilakukan oleh guru bagi aktiviti pertama. Bagi aktiviti kedua pula, murid perlu mengkelaskan jawapan yang disediakan ini dengan soalan yang diberikan. Contohnya, jika gambar buku ini berada di tengah, jadi murid perlu menampaknya di jawapan seperti itu. Jadi simulasi akan diberikan kepada murid.
Baiklah, itu saja daripada simulasi yang kedua. Okay, jawapan yang terakhir ni saja saya tinggalkan untuk membuat satu cabaran untuk anak-anak. Jadi kita akan masuk kepada aspirasi pendidikan. Yang pertama ialah akses. Akses ini semua murid mendapat peluang pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas, dengan fokus meningkatkan peratusan mereka yang melanjutkan pendidikan sekaligus membina pembangunan murid yang secara menyeluruh. Yang kedua pula iaitu equity, iaitu mengamalkan hak kesamarataan pendidikan untuk semua sekaligus merapatkan jurang sosioekonomi antara golongan bandar dan luar bandar. Yang ketiga pula ialah dari segi kualiti. Malaysia menonjol dengan kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA, iaitu satu ujian untuk pelaksanaan penilaian pendidikan yang dijalankan secara antarabangsa. Ini dapat membandingkan prestasi setiap pelajar dari pelbagai negara. Dengan ini, ia memberikan peluang kepada murid untuk menerima pendidikan yang berkualiti dan menjadikan TIMSS dan PISA ini sebagai panduan bagi kemajuan pendidikan. TIMSS ini merupakan ujian lebih kepada matematik, manakala PISA lebih kepada kemahiran pelajar daripada sudut membaca. Seterusnya, aspirasi pendidikan daripada sudut perpaduan. Ia dapat memupuk perpaduan dalam masyarakat melalui perkongsian nilai, pengalaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian. Yang terakhir daripada sudut aspirasi pendidikan ini iaitu kecekapan. Ia menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Ini menunjukkan apabila kementerian menggunakan bajet untuk kegunaan pendidikan ini dengan lebih berkesan, ia akan menjadikan setiap pelajar dapat menerima ilmu dengan lebih baik dan menjadikan taraf pendidikan negara dengan lebih berkesan. Hala 7 dalam sistem pendidikan negara ialah guru perlu bersikap peka dan cakna serta memberi setiap murid peluang meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Murid ini harus gunakan pengetahuan, kemahiran dan teknologi untuk memunculkan kreativiti murid. Melalui projek komuniti dan aktiviti rentas sekolah, guru dapat memupuk interaksi antara murid dari latar belakang yang berbeza. Selain itu, guru perlu menjadi suri teladan untuk meningkatkan perpaduan di sekolah, melahirkan generasi bersasiah tinggi dan berani meneroka cabang ilmu untuk mempergunakan atau memperkayakan teknik pengajaran dengan lebih banyak lagi. Bagi mengaitkan bahan bantu mengajar saya dengan aspirasi pendidikan, jadi saya mengambil aspek kualiti daripada aspirasi tersebut. Kerana apa? Bahan BBM saya ini mempunyai kualiti yang boleh dikatakan agak baik juga. Kerana apa? Bahan bantu mengajar saya ini dapat dibuat atau digunakan pakai dengan lebih banyak. Kerana apa? Benda ni boleh digunakan dan dicabut serta diguna lagi. Dengan kata lain, boleh guna dalam jangka masa yang panjang. Dan perkara ini juga saya rasa murid dapat memberi kesan yang positif ya. Kerana apa?
Kerana benda ni kalau kita lihat di sekolah rendah, ia amat membantu pelajar daripada segi pengecaman objek. Macam ni bentuk kedua ni. Ini merupakan bentuk yang berbeza, namun jika kita memberikan bentuk ini kepada murid, ada kalanya murid tersebut tidak dapat menjawab dengan baik dan ada yang dapat menjawab dengan baik. Jadi apabila kita lihat ada segelintir murid yang tidak dapat membuat pengecaman yang tidak baik seperti itu, kita dapat atasinya dengan lebih. Jadi dengan itu kita akan tekankan budak tersebut untuk pembelajaran yang lebih lagi daripada budak yang kita rasa sudah mahir. Seterusnya, aspek aspirasi pendidikan saya ambil kecekapan. Kerana apa? Kecekapan ini menurut kepada bajet yang digunakan oleh kementerian untuk penggunaan pendidikan bagi menghasilkan kemenjadian murid dengan lebih lagi. Dengan itu saya sudah menggunakan bajet tersebut untuk membuat satu bahan bantu mengajar yang saya rasa dapat menjadikan atau memaksimalkan keberhasilan murid. Jadi dapat kita lihat aktiviti sini. Aktiviti di bawah ini juga saya rasa dapat menghasilkan kemenjadian murid dengan lebih lagi. Ini kalau kita tengok gambar di bawah ni merujuk kepada gambar yang berada di persekitarannya, iaitu meja, buku dan gunting. Jadi saya rasa amat janggal lah kalau murid tidak dapat mengecam atau menyesuaikan gambar yang berada di sini. Implikasi kepada guru yang menjadi pendidik. Okey, seperti yang kita tahu, guru yang menjadi pendidik ini mempunyai akhlak yang mulia, bertanggungjawab dan amanah, penyayang, seorang yang dedikasi dan mengamalkan konsep kendirian positif. Jadi, implikasinya terhadap guru yang menjadi pendidik ialah guru perlu berani untuk meroka cabang ilmu dengan lebih luas untuk mempelbagaikan teknik pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan. Contohnya daripada bahan BBM saya ini merupakan cabang ilmu yang kalau kita tengok tidak berapa nak luas mana, kerana kalau kita melangkah dengan lebih jauh, mungkin bahan ini boleh berputar, ada roda di tengahnya, ada alat muzik di sini dan kepelbagaian inovasi dan kreativiti. Jadi guru perlu beranilah untuk mempelbagaikan cabang ilmu ini bagi mempelbagaikan pembelajaran. Jadi dengan mempelbagaikan atau meneroka cabang ilmu dengan lebih luas ini akan meningkatkan kemenjadian murid dan keberhasilan sesuatu bahan itu kepada murid. Jadi implikasi yang seterusnya, guru juga perlu bersikap peka dan canda terhadap murid-murid mereka bagi memastikan murid mereka ni dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi di sini membawa maksud setiap bahan belajar kita ini mempunyai peringkat-peringkat tertentu. Jadi kalau kita tengok yang saya punya bahan ini untuk kemahiran pengamatan mata saja. Jadi ia melatih koordinasi mata kita untuk jadi kalau kita tengok bahan ini, kalau kita kaitkan dengan bahan atau pembelajaran dengan tahap yang lebih tinggi, itu sebuah karangan. Jadi kalau murid-murid ini ingin membaca sebuah karangan itu dengan laju, ia mestilah mempunyai atau perlulah memperolehi kemahiran mengecaman mata atau koordinasi mata dengan lebih laju. Kerana apa? Dengan koordinasi mata yang laju itu dapat murid itu dapat membaca sesebuah karangan dengan lebih cepat dan lancar. Kesimpulannya,
Dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang mencerminkan aspirasi pendidikan dan hala tuju pendidikan, guru dapat mencipta keadaan suasana kelas yang bermotivasi dan berdaya untuk pelajar untuk mencapai pendidikan yang diingini. Bahan bantu mengajar yang terkini dan relevan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan dapat merangsang bina pelajar, meningkatkan daya penyerapan ilmu serta mengembangkan kemahiran kritis pelajar. Bagi guru yang berjiwa pendidik pula, implikasinya ialah perlunya kesedaran terhadap peranan mereka dalam membimbing, memotivasi dan menyokong perkembangan holistik pelajar. Akhir sekali, penggunaan bahan bantu mengajar yang bersifat inspirasi dan relevan membantu guru dalam bentuk persekitaran dan pembelajaran yang menyokong aspirasi pendidikan, menjadikan mereka pemacu transformasi pendidikan dan pengembangan generasi pelajar yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Masih sakit.